Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Para penonton sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum ehwal sahsiah bersama saya dan beberapa orang rakan dari Kolej Matrikulasi Johor pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, terlebih dahulu, saya nak tanya khabar para penonton. Saya berharap para penonton semua sihat-sihat belaka. Jadi, maklumlah sebab kita dalam musim pandemik ni, COVID-19 ni, kita kena banyak bertanya khabar. Jadi kita doakan semoga semuanya sihat sejahtera bersama keluarga tercinta. Okey, baik. Apa topik kita pada petang ni yang bakal kita kupaskan? Jadi topik kita pada petang ni adalah berkaitan dengan isu semasa yang melanda seluruh lapisan masyarakat pada hari ini. Tajuk kita pada petang ni adalah hashtag kita punya batasan yang berkait tentang pergaulan bebas antara lelaki dan juga wanita. Kita sedia maklum dewasa ni masalah pergaulan bebas dekat dalam kalangan rakyat kita ataupun masyarakat luar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Lebih-lebih lagi kalangan remaja macam kita ni. Okey, justru itu masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar sekiranya kita ingin menyelesaikannya. Sesuailah dengan tajuk forum kita pada hari ini yang akan bincangkan tentang isu semasa pergaulan bebas secara menyeluruh. Okey. Sebelum bibir saya ni rancak berbicara, siapa gantinya panelis kita pada petang ni? Jom kita kenalkan panelis-panelis kita. Panelis kita yang pertama adalah seseorang yang mempunyai wajah yang lembut dan sopan apabila bertutur kata. Saya perkenalkan saudari Anika. Apa khabar saudari? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Saudari Isma sihat? Alhamdulillah, sihat juga. Okey. Seterusnya, panelis kita yang kedua ni, saudari Hanisa. Apa khabar saudari Hanisa? Alhamdulillah, sihat. Saudari Isma, sihat? Alhamdulillah, sihat juga. Okey, baik. Akhir sekali, panelis kita yang ketiga, saya perkenalkan saudari Ros Alia. Apa khabar saudari Ros Alia? Alhamdulillah, sihat. Saudari pula? Baik-baik. Sihat je Alhamdulillah. Okey, baik. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita bakal membincangkan tentang isu pergaulan bebas ini. InsyaAllah kita akan bincangkan isu ini secara menyeluruh dari mula sampailah habis. Okey, saya mulakan dengan saudari Anika terlebih dahulu. Sebelum kita bincang topik ni dengan lebih mendalam, saya ingin meminta saudari untuk terangkan apa itu pergaulan bebas serta dalil-dalil yang mengharamkannya dalam Al-Quran serta hadis. Silakan saudari Anika. Baiklah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Terima kasih Cik Pengerusi yang cantik molek membawa perketi rasional persoalan kita pada hari ini. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel saya yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Dalam dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan dua kaum yang berbeza jantina iaitu lelaki dan juga perempuan. Allah juga telah menciptakan syariat untuk mereka yang mana sesetengah hukum atau peraturan itu berbeza di antara lelaki dan perempuan dan ada juga yang sama. Dalam kehidupan ni, apabila kita melaksanakan suatu tugasan yang melibatkan tugasan-tugasan sekolah ataupun tugasan-tugasan kerja, pasti akan berlakunya pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam masyarakat. Pergaulan itu dalam bahasa Arab disebut sebagai ihtilat yang bererti bergaul ataupun bercampur. Pada zaman Rasulullah SAW, maafkan saya, pada zaman Rasulullah SAW, modal pergaulan antara lelaki dan wanita ini ketika mereka menghadiri majlis-majlis ilmu, ketika mereka solat dan ketika dalam peperangan. Namun pada masa kini, benda ni dah jarang dah kita lihat. Bukan tak ada, cuma dah jarang dah. Benda ni dah menyimpang ke arah masalah seksual, khususnya dalam kalangan remaja lah yang semakin membimbangkan hari demi hari ni.
Jadi hal ini mungkin disebabkan oleh pegangan kefahaman seperti dosa masing-masing tanggung, kubur masing-masing jaga, membuatkan masalah dosa dan zina ini sesuatu yang mula dipandang remeh oleh para remaja ni. Penyimpangan seks atau iaitu zina sesuatu yang amat keji ya, dan mesti kita hindari setiap muslim sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Isra ayat 32, wala auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatun wa sa'a sabila, yang bermaksud dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan juga satu jalan yang buruk. Alam remaja ini juga merupakan alam yang sangat mencabar ya, sehingga disebut oleh Nabi dalam satu senarai, orang kenamaan akhirat adalah remaja yang terselamat dan menyelamatkan diri mereka daripada zina. Sekian saya, itu daripada saya. Wallahualam. Saya kembali ke Cik Isma. Alhamdulillah. Terima kasih Saudari Anika di atas penerangan yang jelas tentang pergaulan bebas. Seterusnya, saya rasa macam tertanya-tanya pula tentang pendapat Saudari Hanisa berkenaan pandangannya serba sedikit terhadap isu ini. Silakan Saudari Hanisa. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih diucapkan kepada pengerusi kita, Saudari Isma, atas sudi menjemput saya untuk berkongsi pendapat di dalam majlis forum ini. Jadi salah satu bentuk pergaulan bebas adalah perilaku zina yang sangat dilarang oleh agama kita, iaitu agama Islam. Sebab dalam Islam ni zina dah dikategorikan sebagai dosa besar. Jadi hukuman dia mestilah kena besar kan. Jadi tak kira di dunia maupun di akhirat. Pada pendapat saya, sudah terang lagi bersuluh. Pergaulan bebas akan memberi dampak yang sangat besar terhadap diri, keluarga, masyarakat, jiran sekampung dan banyak lagi lah yang terkesan. Bahkan bila ada orang yang lakukannya akan dianggap keji sebab kita ni dah dikurniakan akal yang cukup tau. Akal yang cukup sempurna. Jadi janganlah kita ni pandang remeh terhadap perintah Allah. Sebab bila Allah larang mesti ada sebab kan. Jadi itu sahaja daripada pendapat saya. Kita balik kepada pengerusi kita. Alhamdulillah, saya bersetuju dengan Saudari Hanisa. Tapi sebelum tu, bab kata orang, alang-alang menyelup pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Jadi alang-alang saya bertanya Hanisa ni, saya nak bully Hanisa lagi sekali dengan meminta Hanisa berkongsi pula tentang faktor-faktor pergaulan bebas. Sekali lagi dipersilakan Saudari Hanisa. Amboi, bukan main ya saudari pengerusi ni mengusik saya. Dengan bertubi-tubi soalan intelek yang saudari lontarkan kepada saya. Jadi, seperti biasa, saya akan mulakan perkongsian saya dengan sebuah pantun terlebih dahulu. Dengarkan ya. Di pagi hari mencari lokan dijual di tepi jalan. Dunia maya tanpa sepadan, pergaulan bebas tiada kawalan. Dan nampak tak kat situ ada isi yang saya nak sampaikan sebenarnya. Jadi sebenarnya faktor pertama yang saya nak rungkaikan tentang dunia maya atau bahasa orang kulit putih ni cakap internet. Tapi kalau bahasa orang yang makan belacan macam kita ni dipanggil internet. Internet ni dah ubah pemikiran remaja sekarang daripada zaman dulu lagi tau. Internet ni jenis yang susah nak dikawal dan sangat mudah untuk menerobos. Dia boleh menerobos ke banyak ruang-ruang yang tak sepatutnya tahu, seperti bahan lucah. Jadi selain itu, rancangan di televisyen juga kebanyakannya tak ikut etika berpakaian. Tak kira pelakon lelaki atau pelakon wanita. Malahan produser sendiri juga yang ada memaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tak elok ditonton remaja sekarang. Sayang 1000 kali sayang ya. Remaja yang merupakan pelopor bakal memegang pucuk kepimpinan negara ke arah kemajuan dan kini masih lagi tersadai di lembah petaka sosial. Jadi kita masuk kepada faktor kedua kita, iaitu kurang pengetahuan ilmu agama dan moral yang mantap. Dan akhirnya dia akan menjadikan daya pertimbangan remaja tak waras, lalu gagal dalam bezakan mana intan mana kaca. Jadi salah satu sebab ialah ibu bapa yang kurang dari segi penerapan ilmu agama.
mereka ni lebih pentingkan ilmu duniawi berbanding ukhrawi. Beratus-ratus wang ringgit habis untuk bayar duit tuition anak-anak saja berbanding dengan kelas agama. Ada juga sesetengah ibu bapa ni yang sangat menjaga dalam penerapan ilmu ukhrawi ni. Seperti mereka hantar ke pondok, madrasah, tafiz, macam-macam lah. Jadi semua dah lengkap. Tapi apa pula masalah ni? Jadi anak pula yang bermasalah. Bila tamat je pengajian dekat sana dan melangkau ke IPT, mereka jadi culture shock tau. Dia culture shock ke atas budaya yang diorang yang sangat bebas dan tiada batas pergaulannya. Sebab apa pula jadi macam tu? Kita berbalik pada faktor tadi kerana para remaja ni yang tak berusaha dalam menerapkan dan memantapkan nilai agama dalam diri mereka sendiri. Oleh itu, remaja kini sangat mudah terlibat dalam pergaulan bebas. Okey, faktor yang terakhir ialah pressure at home. Apa tu maksud dia? Tekanan di rumah, tu maksud dia. Jadi kita ia ni berpunca daripada hubungan ibu bapa yang sedikit tegang. Mungkin disebabkan dari segi kewangan, lebih-lebih lagi pada waktu pandemik kan. Dan akhirnya mengakibatkan pergaduhan. Dan anak-anak pun keluar rumah untuk enjoy dan berkongsi masalah dengan rakan. Sebab diorang ni rasa stres dekat rumah. Namun anak-anak ni tak sedar bahawa teman yang diorang pilih tu mampu menjerumus ke kancah pergaulan bebas. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan dalam majlis forum ini. Kita berbalik pada saudari pengerusi kita. Terima kasih Saudari Hanisa. Pandangan yang begitu padat dan mendalam dari Saudari Hanisa. Sebenarnya saya juga hati bila kita tengok masyarakat yang bergaul bebas tanpa ada rasa malu ni. Kadang-kadang kita pergi shopping mall pun remaja bayi-bayi kita ni pun dah terlibat dengan masalah pergaulan bebas ni. Kita sendiri nampak. Okey, ditambah pula dengan zaman yang semakin canggih ni, dilihat anak-anak muda ke yang tua pun sama gunakan platform seperti Omegle lah, Lead Match lah untuk berbual dan berkenalan dengan orang asing. Tak kira jantina, siap ada yang gunakan bahasa-bahasa lucah lagi dalam perbualan diorang dalam video di Omegle, Lead Match dan sebagainya tu. Na'udzubillah min zalik, minta dijauhkan daripada kita dan kenalan-kenalan kita serta ahli keluarga kita. Baiklah, seterusnya panel kita yang ketiga, Saudari Rose. Sopan dan manis senyuman dari mula acara. Maaf Rose, agak lambat sikit saya bertanya kepada Rose. Baik, saudari, sebentar tadi kita dah didedahkan tentang pergaulan bebas dan juga faktornya. Jadi pandangan Saudari Rose, apa pula kesan-kesan pergaulan bebas ni? Silakan Saudari Rose. Baiklah, terima kasih kepada pengurusi kita, Saudari Isma. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panel kedua yang telah berjaya menerangkan faktor-faktor berlakunya pergaulan bebas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, izinkan saya pula meneruskan topik kita dengan kesan-kesan pergaulan bebas. Pada masa kini, penyimpangan dan masalah seksual khususnya dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Pergeseran kefahaman seperti mana yang telah disebut oleh Saudari Anika yang seperti dosa masing-masing tanggung, kubur masing-masing jaga membuatkan masalah zina ini dipandang remeh oleh masyarakat kini. Namun begitu, mereka tidak sama sekali menyedari akan kesan yang akan berlaku akibat perbuatan tersebut. Pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang tidak terkawal akan mendatangkan banyak kesan buruk kepada masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat barat yang rata-rata mengamalkan pergaulan bebas. Sungguh pun dari aspek kebendaan mereka agak terkehadapan, namun aspek kerohanian dan akhlak mereka jauh ketinggalan di belakang berbanding kita. Baiklah, kesan pertama yang dapat kita lihat ialah keruntuhan akhlak yang serius. Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja akibat pergaulan bebas anak-anak menyebabkan mereka mudah berkawan dengan individu-individu yang tidak dikenali seperti mana yang telah disebut oleh Saudari Isma sendiri. Teknologi yang canggih menyebabkan mereka tertarik dengan aplikasi-aplikasi seperti Lead Match, Tinder dan platform Omegle untuk mendekati individu-individu yang tidak dikenali.
para remaja era ini amat terdedah kepada kumpulan-kumpulan yang tidak baik juga seperti mak rempit, gangster dan sebagainya yang menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan pengaruh buruk tersebut dan mula berubah sikap dan kelakuan mereka. Akibatnya, macam yang kita dapat lihat sekarang, ramai remaja yang mula melawan kata-kata ibu bapa mereka, terutamanya apabila mereka ditegur. Apabila mereka ditegur, mereka mula memberontak lah. Tak dapat terima kenyataan serta berani memarahi ibu bapa mereka sendiri sekiranya kemahuan mereka tidak dituruti. Wallahualam. Dalam konteks yang sama juga, umur-umur remaja yang masih lembik menyebabkan mereka gagal dalam membezakan dosa dan pahala ketika melakukan sesuatu. Seperti mana yang kita ketahui lah, remaja zaman sekarang memang suka memberontak ya. Seterusnya, berlaku zina dan lahirnya anak luar nikah apabila pergaulan antara lelaki dan wanita tidak dijaga. Maksiat kan boleh berlaku di mana-mana saja. Kita juga sedia maklum apabila duduk berdua pasti adanya yang ketiga iaitu syaitan. Maka apabila syaitan menjadi penghasut, nafsu tidak akan dapat dikawal, maka terjadilah zina. Zina merupakan dosa yang besar dan tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi kita tidak bertaubat. Lanjutan daripada perbuatan ini menyebabkan kadar pembuangan bayi juga turut meningkat dalam negara kita. Saya pun tak tahulah nak cakap macam mana. Kesan terakhir merupakan penyakit berjangkit yang berbahaya yang menular dalam sebuah masyarakat akibat perbuatan zina. Telah kita ketahui pendedahan tentang hubungan seks telah dilaksanakan sejak kita memasuki sekolah rendah, iaitu terjadinya penyakit yang amat berat untuk ditanggung iaitu penyakit kelamin, HIV dan AIDS. Penyakit tersebut merupakan sangat berbahaya kerana seperti yang kita ketahui lah, sehingga kini tiada ubat yang mampu mengubati penyakit tersebut. Bagi pihak perempuan pula, kanser rahim dan cervix juga akan dihidap oleh mereka sekiranya mereka melakukan hubungan seks sejak di awal usia mereka. Tanpa kita sedari, pergaulan bebas merupakan punca terjadinya permasalahan yang besar dalam kehidupan kita. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Berbalik kepada pengerusi kita, saudari Isma. Terima kasih. Okay. Seperti yang kita dengar daripada saudari Ros tadi, saya setuju dengan saudari Ros. Sekiranya kita lihat hari demi hari, isu pergaulan bebas ni jelas kita dianggap remeh oleh dalam kalangan masyarakat dan perkara biasa. Namun kesan dia terhadap individu, masyarakat ataupun keluarga tu sendiri sangat besar. Jadi saya berharap agar kita dapat mengetengahkan isu-isu berkaitan sahsiah dan akhlak ni agar dapat membuka mata semua individu untuk tidak lagi membenarkan yang salah, terutamanya dalam kalangan generasi yang berganjak dewasa seperti kita ni. Setiap individu juga perlu memainkan peranan untuk menegur sekiranya melihat pasangan berlainan, jantina yang belum berkahwin, berdua-duaan dan bermesraan di hayalat ramai. Contohnya seperti di mall dan sebagainya. Niat tu bukanlah untuk memalukan, tetapi hanya untuk mencegah kemungkaran. Bukanlah untuk orang kata macam nak buka aib diorang dekat depan orang ramai. Tak ada niat macam tu. Oleh itu, marilah kita sama-sama membiasakan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kehidupan kita agar hidup lebih tenang dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekarang ni kita akan beralih kepada sesi soal jawab. Para panelis akan menjawab soalan yang diajukan oleh penonton. Okey. Soalan yang pertama adalah daripada, sekejap ya. Soalan yang pertama daripada Nailisa Katrina. Saya akan bertanya kepada saudari Hanisah terlebih dahulu. Okey, soalannya, adakah berlaku pergaulan bebas dalam aplikasi chatting pada hari ini seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya? Silakan saudari Hanisah. Okey, terima kasih saudari Isma. Jadi persoalan yang ditujukan kepada saya iaitu adakah berlakunya pergaulan bebas di dalam WhatsApp, di dalam ruang-ruang chatting lah. Jadi senang kata kita ni kena jaga 3 perkara
ketika berWhatsApp chatting ni. Pertama, niat. Niat tu kita kena buat niat yang baik tau. Janganlah kita nak buka WhatsApp orang jadi kita nak meluangkan masa yang tak berfaedah dengan laki-laki yang tak dikenali guna apa Omega tu macam itulah. Itu niat lah, niat kita kena betul. Jadi yang kedua adalah adab. Adab kita ni dalam WhatsApp kena ada adab juga tau. Jadi tak semestinya kita bersemuka tak ada adab. Kena jaga adab bersemuka. Salah pula. Kita bersemuka ke, berWhatsApp ke, semua tu kena jaga adab. Macam adab dalam grup WhatsApp kan. Kalau dalam grup WhatsApp, kita ni tak payah nak bergalak-galak sembang sangat dengan laki-laki tu. Sebab kita tak tahu kadang-kadang ada setengah laki dan perempuan yang dah berumah tangga. Jadi tak comel lah macam tu kan, tak elok. Jadi yang ketiga adalah kita punya fakta. Jadi fakta yang kita nak beri tu mestilah kena yang sahih, yang tak berlandaskan benda yang tak sahih lah senang cakap. Jadi benda yang sahih macam fakta-fakta tu daripada sumber yang betul. Jadi kita nak bercerita, kita nak bagi kongsi fakta-fakta tu adalah menjadikan kita nak kongsi fakta tu biarlah betul kan. Jadi itu sajalah. Jadi yang penting adalah niat, adab dan juga fakta. Saya harap saya punya pendapat ni boleh menjawablah persoalan sahabat kita Nelisa Katrina kan. Jadi kita balik pada saudari Isma. Terima kasih saudara Anissa kerana menjawab soalan daripada Nelisa Katrina. Saya macam nak tambah sikit. Seperti yang kita lihat sekarang ni, macam pasangan suami isteri yang dah berkahwin pun, lelaki ke perempuan ke, masih ada juga yang bergaul bebas dalam WhatsApp dengan rakan sekerja pun, ataupun kawan yang bukan sekerja. Sama jugalah macam pasangan remaja macam kita ni yang bercinta, biasalah orang muda kan, jadi dia nak rasa macam sweet moment macam tu. Jadi sepatutnya kita macam Anissa kata tadi, kita kena jaga adab lah. Kalau kita nak bercinta pun kita kena jaga adab dan batas-batasnya. Okey, baiklah. Soalan yang kedua saya akan ajukan kepada saudari Anika daripada saudari Najla Fati. Soalannya berbunyi, bolehkah kita menyalahkan ibu bapa 100% atas masalah isu pergaulan bebas di kalangan remaja? Silakan saudari Anika. Baiklah, terima kasih saudara Isma. Ibu bapa juga nak disalahkan. Okey, pada pendapat saya lah sendiri lah kan, kita tak boleh lah nak salahkan ibu bapa tu 100%. Sebabnya sekarang ni benda ni melibatkan pihak golongan remaja. Jadi remaja ni dia dah besar, so dia dah tahu nak bezakan yang mana baik, yang mana buruk. Jadi antara sebab dia orang ni boleh terjebak dalam masalah pergaulan bebas ni mungkin kerana pengaruh rakan sebaya ke, ataupun pengaruh media sosial yang kita memang tahu dan memang dah nampak dengan lebih jelas media sosial sekarang, na'udzubillah, macam-macam ni. Jadi lebih-lebih lagi pada zaman generasi Z ni yang teknologinya semakin canggih, yang kadang kita pun tak tahu benda tu wujud dalam dunia ni. Jadi walau bagaimanapun, saya tak kata ibu bapa ni tak penting, tidak ya. Ibu bapa ni masih memainkan peranan yang sangat penting kepada anak-anak. Jadi ibu bapa ni kenalah bijak mencari masa untuk bergaul dengan anak-anak. Tak kisahlah, mungkin dalam satu minggu tu dia orang boleh cari satu hari di mana semua satu keluarga tu berkumpul untuk share masalah ke, ataupun berbuat perkara yang remeh-remeh pun tak apa. Janji jangan bagi anak tu rasa terabai, jangan bagi anak tu rasa macam disisihkan macam tu. Bagi dia rasa disayangi supaya, dan insyaAllah saya rasa kalau benda ni dilakukan, mungkin masalah pergaulan bebas ni akan berkurangan lah insyaAllah. Saya kembali kepada saudara Isma. Baiklah, terima kasih saudari Anika atas jawapan yang Anika cakap tadi. Sebenarnya betul, kita tak boleh nak salahkan parents ke ibu bapa kita ni 100% sebab kalau kita sendiri dah besar, kita sepatutnya tahu mana yang baik, mana yang buruk seperti yang dijelaskan tadi kan. Okey, baiklah, soalan yang ketiga daripada saudara Fahmi. Saya akan ajukan kepada saudari Ros Alia.
Baiklah, soalan dia adalah apakah tindakan yang paling berkesan diambil untuk menangani masalah pergaulan bebas ini dalam kalangan pelajar ataupun remaja macam kita ni? Baiklah, terima kasih saudari Isma. Seperti mana yang kita ketahui, pengajaran pendidikan Islam di sekolah semata-mata tidak dapat menjamin penerapan nilai moral akhlak baik pelajar terutamanya selepas tamat alam persekolahan. Jadi pada khidmat saya, pihak kerajaan sepatutnya memperketat undang-undang tentang hukuman bagi golongan yang didapati bersalah melaksanakan atau melakukan zina dan pembuangan bayi tersebut. Dengan ini diharapkan bilangan kes akan berkurang. Selain itu juga, seperti mana yang disebut oleh saudari Anika, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam membanteras pergaulan bebas. Penerapan nilai-nilai murni dan ilmu agama yang mendalam sejak dari kecil adalah sangat penting bagi menjamin masa depan anak-anak. Baiklah, tidak kurang juga diri sendirilah. Kita pun kenalah usaha untuk mengelakkan diri daripada terjebak dalam pergaulan bebas. Tak bolehlah harapkan orang sekeliling je kan. Baiklah, sekian daripada saya. Berbalik kepada saudari Isma semula. Okey, baiklah. Terima kasih saudari Ros atas jawapan saudari tadi. Saya harap saudara Muhammad Fahmi mendapat apa orang kata dapatlah info tentang maklumat yang diberikan saudara Ros tadi. Okey, alhamdulillah. Dengan ulasan panelis-panelis kita tadi berkenaan soalan-soalan daripada para penonton, saya berharap agar semua persoalan terjawab. Okey, baiklah, seterusnya kita meneruskan forum pada petang ini dengan sedikit ulasan secara menyeluruh dari ahli panel kita berkaitan isu pergaulan bebas ini. Jadi kita mulakan terlebih dahulu dengan saudari Anika. Silakan saudari Anika, panelis pertama kita. Maafkan saya. Baiklah, terima kasih saudari Isma. Izinkan saya untuk menyimpulkan isu kita pada hari ini. Saya berpendapat bahawa semua pihak haruslah memainkan peranan mereka sebaik-baiknya kerana dalam aktiviti pergaulan secara bebas ni, dia bukan hanya melibatkan seseorang individu sahaja. Dia melibatkan semua pihak. Sebagai contohlah, kalau seseorang individu tersebut yang terjerumus ke arah penzinaan ini akan menyebabkan masyarakat menahan malu apabila melihat keadaan mereka. Manakala negara pula terpaksa menanggung kos untuk membina pusat-pusat perlindungan bayi ataupun pusat-pusat perlindungan remaja ini. Jadi secara tidak langsung benda ini melibatkan seluruh pihak. Jadi kita kenalah bekerjasama, berganding bahu dan untuk mencegah aktiviti ini daripada terus berleluasa dan tiada sifat pentingkan diri dalam diri. Jadi kita juga haruslah mencegah perkara ini daripada terus merosakkan akhlak remaja dan janganlah kita tunggu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bencana. Nauzubillahi min zalik. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, betul, saya bersetuju dengan saudari Anika. Sepatutnya sewajarnya ibu bapa memainkan peranan daripada anak ni kecil-kecil lagi. Contoh dia, ibu bapa perlu menjaga pergaulan anak-anak antara adik-beradik sesama jantina maupun berlainan jantina. Begitu juga dengan saudara mara, hubungan antara kita dengan saudara mara juga. Dengan ini akan melahirkan perasaan malu dalam diri anak-anak apabila mereka ni bergaul dengan individu yang berlainan jantina ataupun sesama jantina. Kita kena ingat dengan jantina, sesama jantina, contoh perempuan dengan perempuan pun ada juga batas pergaulannya. Okey, seterusnya kita dengar kesimpulan daripada saudari Hanisa pula. Silakan saudari Hanisa. Terima kasih saudari Isma. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat diperkatakan, remaja ni adalah seseorang lingkungan umur dalam 12 hingga 21 tahun yang sedang berada di dalam fasa peralihan di mana berlakunya perubahan menuju kematangan. Jadi hal ini dapat dikaitkan juga dengan remaja zaman kini yang sudah tidak sama dengan remaja zaman dahulu, seperti selalu memberi alasan yang tak munasabah untuk keluar dengan rakan yang berlainan jantina. Macam, kita orang ni kawan je, bukan bercinta pun. Kita orang ni just sembang-sembang biasa je. Tanya kerja rumah, tu kan penting.
kita orang ni bukannya zina pun. Jadi banyak alasan yang diorang berikan. Oleh itu remaja kini yang terlalu terdedah dengan tambahan pula remaja kini yang terlalu terdedah dengan budaya trend couple. Sebab dekat sekolah kalau sesiapa yang tak couple dianggap ketinggalan zaman dan akan diejek sebagai tak laku. Nanti hujung pangkal, mak saya dah mengandung, mak saya mak kami dah terlanjur. Siapa yang tak laku sekarang? Gurau. Allahu Akbar. Apa nanti perasaan mak ayah kita bila perkataan ini keluar dari bibir anak mereka sendiri? Jadi seperti yang dapat saya kongsikan tentang statistik juga. Statistik penyelidikan yang disiarkan oleh utusan Malaysia tentang purata 18,000 orang remaja yang mengandung pada setiap tahun. Dan 25% tu atau bersama dengan 4,500 daripada jumlah itu merupakan anak luar nikah. Banyak tu. Masalah ini insya-Allah dapat dibendung jika semua agensi turun padang dalam mengekang perkara ini menjadi lebih teruk. Jadi ibu bapa juga perlu membahagikan masa antara keluarga dan kerja supaya mereka dapat pantau kegiatan anak-anak dan tahu dengan siapa mereka berkawan. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Hanisa. Saya harap dengan jumlah yang Hanisa nyatakan tadi tentang orang kata Allahu Akbar, anak luar nikah tadi, maaf saya terlupa perkataan tu. Saya harap dapat membuka mata lah remaja macam kita ni dan juga ibu bapa agar macam bersama-sama kita membanteras pergaulan bebas ni daripada jadi lebih teruk. Okey, baiklah. Seterusnya akhir sekali kita akan teruskan dengan kesimpulan daripada saudari Ros. Silakan saudari Ros, panelis kita yang terakhir. Baiklah, terima kasih kepada saudari Isma. Pada pendapat saya, kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada pergaulan bebas ini ialah hati merupakan punca bagi segala perbuatan dan sifat-sifat manusia yang tercela. Perintah Tuhan diabaikan sebaiknya cenderung mengikut kata hati atas pujukan dan tipu daya syaitan. Seperti mana yang kita ketahui, pergaulan bebas ni lagi banyak keburukan daripada kebaikan. Boleh kata tak ada kebaikan langsung pula. Namun begitu, pelbagai usaha yang komprehensif dan proaktif dapat dilaksanakan untuk membanteras pergaulan bebas ini boleh direalisasikan seandainya ada penggembling tenaga dan strategik dalam kalangan ahli masyarakat. Usaha bersamalah katakan. Oleh yang demikian, semua pihak terutamanya ibu bapa, sekolah, malah kerajaan sendiri perlulah mengambil inisiatif yang sesuai bagi mengatasi masalah ini. Remaja sendiri pun perlulah mengambil inisiatif sendiri bagi mengelakkan diri daripada terjebak dalam pergaulan bebas. Hal ini adalah untuk mengelakkan perkara mungkar daripada terus berleluasa sehingga boleh mencemarkan imej Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang terkemuka di dunia. Baiklah, saya ingin mengakhiri kesimpulan saya dengan serangkap pantun. Adat bersendi syarak bersendi kitabullah, yang bermaksud pergaulan dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan adat dan syarak. Baiklah, sekian saja kesimpulan saya pada hari ini. Saya berbalik semula kepada saudari Isma. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saudari Ros. Demikian perbincangan tentang isu pergaulan bebas dan kesimpulan ringkas daripada para panelis kita sebentar tadi. Nampaknya masa pun mencemburui kita. Maklumlah, isu panas sebegini tentunya menjadi tumpuan kita. Lebih-lebih lagi pada akhir zaman ini. Banyak fitnah berlaku dan yang benar tu kita nampak salah. Tapi yang salah tu kita nampak dia benar. Semoga kita semua terhindar dari fitnah di akhir zaman ini. InsyaAllah, marilah kita menjadi lebih baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum mengakhiri program forum ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita, saudari Anika, saudari Hanisa serta saudari Ros kerana sudi bersama dengan kita semua untuk berkongsi ilmu yang sangat berguna.
Terima kasih juga saya ucapkan kepada para penonton kerana sudi melihat forum kami ini. Okey, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menonton video forum kami ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundurkan diri dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.